Sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala penuh hormat. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida wa ba'd. Semati Puan N selaku moderator kita pada malam ni, terlupa juga Puan Rosniati Mansur selaku pengurusi JNI, terlupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, bonda-bonda hajah panggilan dan semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT dan mudah-mudahan hidup kita tidak diselubungi dengan misteri. InsyaAllah. Jadi pada malam ni kita akan berbicara dengan satu topik yang menarik, iaitu berkenaan dengan histeria. Bukan history, bukan isteri dan bukan siapa-siapa. Yang ni histeria. Histeria ni mohon jasa baik supaya sebelum kita nak teruskan, mohon jasa baik supaya jangan cuba-cuba membuka mic. Sebab saya sedang refresh saya punya ingatan saya. Takut-takut saya terlupa. Takut-takut saya terlupa. Kalau terlupa, dapat apa yang ada je lah. Dapat apa yang ada. Tapi kalau saya ingat, insya-Allah dengan berkat pada malam ni pertemuan kita, mudah-mudahan Allah ingatkan saya. Allah memberkati kita semua dan menjadikan penyebab majlis ilmu pada malam ini, menjadikan asbab kepada ibu dan ayah kita dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT dan kuburnya menjadikan satu taman daripada taman-taman syurganya, bahkan diredai oleh Allah SWT akan kita dan kepada ibu dan ayah kita, insya-Allah. Dan semua yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Okey, muka saya jelas? Muka saya jelas? Kan belakang dah hitam. Nampak tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan cerita berkenaan dengan histeria. Histeria ni, dia tak sama macam saka. Saka tu personal. Dia tak sama macam sihir. Sihir tu personal. Histeria ni dia secara kumpulan. Bahkan dia boleh berjangkit. Itu hebatnya histeria. Dia boleh berjangkit, bahkan boleh kena satu kilang, satu sekolah, satu asrama, satu bilik darjah, satu bilik asrama, semua boleh kena. Bila kena seorang, jangkit, pom, semua kena. Itu hebat. Yang ni sebab apa ni? Yang ni banyak sebabnya. Okay. Jadi, kalau kita tengok, kalau histeria ni dia berpunca daripada orang yang membawa. Orang yang membawa. Ataupun kalau kita tahu, kalau di sekolah-sekolah, seorang pelajar tu yang memang dah ada sejarah dia. Sejarah duk kena-kena dengan benda ni, tiba-tiba dia masuk asrama. Baru tingkatan 1, jadi dia... Assalamualaikum Fairuz. Ustaz, maaf Ustaz, benda tak perasan kot. Kuliah dah mula. Ibu, kuliah dah mula, Ustaz sedang berjalan. Okey. Jadi, dalam keadaan sedemikian, tengok kan lupa.
Jadi bila dah jadi macam tu, bila kena pada seorang yang membawa, yang ada sejarah dia, yang ada sejarah sebelum ni, bila dia membawa, dia masuk asrama, bila dia masuk asrama, benda tu datang balik. Benda tu datang balik. Bila benda tu datang kat dia, tengok pula orang perempuan yang dekat sekeliling dia tu, ada orang perempuan yang ada ruang untuk dimasuki. Maka dia masuk. Tu yang kena satu asrama tu. Tu yang kena satu sekolah tu. Tu yang kena habis semua tu. Dia jadi macam zombie tau. Zombie dia kena bila kena seorang, dia pergi set kawan tu kena. Dia set kawan tu kena. Semua kena. Lala-lala semua kena. Sekali dengan cikgu-cikgu jadi zombie. Cikgu perempuan lah ya. Cikgu lelaki tak apa. Cikgu lelaki okey, maintain je. Steady dan macho. Itu cikgu lelaki. Cikgu perempuan kena lemah semangat pula, kena dia kan. Kena pula waktu period, kena dia, ya Allah. Jadi ada peluang-peluang yang dinampak oleh jin. Jin juga jin juga. Lalu kena habis semua, merasuk habis semua, satu sekolah kena. Habis nak buat macam mana tu? Kalau histeria ni selalunya sekejap je. Sekejap je. Tak payah panggil ustaz ramai-ramai. Tak payah panggil lah. Tak payah panggil satu kelompok ni, satu organisasi lah nak main. Tak payah. Dia cukup seorang je. Seorang saja kumpulkan semua yang kena histeria tersebut. Baca menggunakan mic. Baca guna mic. Pancar speaker. Kemudian baca insyaAllah. Habis semua stand down habis. Dia jadi apa? Dia jadi bersurai habis jin tu. Dengan berkat ayat-ayat Quran, maka terhindarlah mereka. Itu berkenaan dengan histeria secara apa saya kata, secara literal, secara bahasanya macam tu. Cuma kita nak tengok pendapat kami ni, maksudnya pendapat saya dan organisasi saya. Organisasi saya ni maksudnya tempat saya belajar. Kami kata makhluk halus yang mengganggu sekelompok orang ramai secara berjangkit atau merebak dari seorang kepada seorang yang lain. Histeria kebiasaannya dikaitkan dengan pelajar atau pada peringkat usia awal remaja. Yang kena ni awal orang yang baru nak up. Remaja-remaja baru yang nak naik. Remaja-remaja yang baru nak kenal dunia. Mereka selalu kena lah. Kalau macam makcik-makcik, ibu-ibu, tak payah pun. Dia bukan histeria lah. Yang tu gangguan terus. Jadi maknanya, bukan level-level kita lah ya. Level budak-budak remaja kita ni, yang di bawah-bawah umur ni. Maka mereka akan kena lah. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Macam itulah. Yang sweet-sweet je lah. Okay. Yang baru nak kenal dunia, yang baru nak kenal cantiknya rupa, yang baru nak kenal Mary Kay, yang baru nak kenal Fair and Lovely, yang baru nak kenal Sendayu Tinggi, baru nak kenal. Baru nak kenal benda-benda tu kan. Jadi dia kata apa? Berdasarkan pengalaman dalam mendapati kes-kes histeria, mereka yang terkena histeria sama ada murid sekolah ataupun pelajar asrama, pekerja-pekerja kilang ataupun sekumpulan remaja, mereka dapat dipulihkan dalam jangka masa yang tidak lama. Sekejap insya-Allah. Sekejap dia tak lama. Kemudian sekiranya terlepas kes histeria yang sukar dipulihkan, berkemungkinan pelajar atau pekerja tersebut telah mempunyai sedarah gangguan sebelum tinggal di asrama lagi. Mungkin juga kerana ahli keluarganya yang pernah mengalami gangguan. Ahli keluarganya pernah mengalami gangguan, dia pun terkena. Dia pun terkena. Terdapat juga gangguan histeria yang berpunca daripada kelakuan atau aktiviti pelajar yang menyeru makhluk halus seperti permainan spirit of the coin. Apa tu? Mainan apa tu? Spirit of the coin. Apa? Mainan apa? Siapa boleh jawab? Sila jawab. Buka mic boleh. Ini boleh jawab. Panggil Rose Spirit. Puja spirit. Puja. Apa dia? Macam Puja spirit. Puja spirit. Barang biasa kalau guna dia sebut spirit of the coin. Please come to me. Tu dia. Baling-baling shilling baling-baling duit Ya. Itu bahaya. Ini bahaya. Ini perlu dibendung. Ini perlu dipantau. Ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang anak kita baik.
anak kita baik, Masya Allah, kawan dia yang tak baik. Anak kita duduk asrama bagus dia. Bagus anak kita pun seronok lah. Mengaji mana tu? Mengaji Ma'had Tahfiz. Seronoknya, sejuk, perut ibu mengandung. Memanglah sejuk. Kawan lain yang panas, tak sejuk. Jadi maknanya, kawan lain yang mengundang, dia pun terkena sekali. Dia pun terjebak sekali. Bila dia pun terjebak, maka dia pun terkena. Kenapa? Kena histeria. Dia pun kena. Walaupun dia hafal Quran ke Ustaz? Ya. Walaupun dia hafal Quran. Jadi maknanya, walaupun dia tak kira siapa. Hang hafal Quran ke? Hang tak hafal Quran ke? Aku masuk je kalau ada ruang. Dia masuk lah. Bila dia masuk, meracau lah. Teriak. Kalau macam tu, bagi orang yang ada bekalan ilmu dan amal, volunteer lah pergi ke tempat tersebut. Dengan keyakinan yang kukuh, dengan pemantapan amalan yang hebat, maka pergilah. Kalau dipanggil, pergi. Kalau dipanggil, pergi lah. Pergi. Baca apa? Yang pertama bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun tengok kita. Main buat apa pula ni, onto ni. Dia pun tengok kita. Main buat apa ni. Kan? Main buat apa ni. Kita pun baca. Okey. Yang pertama sekali baca Fatihah. Baca Fatihah tu. Apa-apa Fatihah. Bila dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niat. Mudah-mudahan kehadiran aku menjadi penyebab sembuh semua pesakit-pesakit histeria ni dengan izin Allah. Macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niat. Mudah-mudahan segala kehadiran aku ni menjadi penyebab sembuh semua penyakit manusia yang terkena histeria ni dengan izin kau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim tu niat pula supaya Allah dorong dan tunjuk ke aku jalan yang betul. Aku baca ayat-ayat ruqyah ni kepada mereka. Macam tu. Dengan hidayah Allah, bukan dengan ilmu kita. Dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, maka jadi. Jadi tu jangan action pula Ustaz tu. Kau tengok, aku buat jadi, kau buat tak jadi. Kau kena belajar ilmu banyak-banyak. Kau ni nipis ilmu-mu. Kau tengok amalan kau power. Jangan. Yang tu bongkak pula. Kata Datuk Ismail Kamus, kalau tak jadi tu lagi bagus. Dia kata kalau buat tak jadi tu lagi bagus. Sebab tak ada riak pula di dalam pengamalan. Macam tu. Kalau jadi, baguslah. Menjadi manfaat. Kalau tak jadi, itu datangnya daripada Allah yang memungkinkan dan memerlukan usaha kita yang lebih kuat untuk mendapat pertolongan Allah. Gitu. Sebab itu kalau kita jadi kita dipanggil, bahkan kita dijemput untuk merubah orang, kita kena ada persiapan awal. Persiapan tu maksudnya amalan-amalan kita yang menjadi rutin harian kita. Kadang-kadang fikir, nak buat amalan apa Ustaz? Tak payah buat amalan apa, baca selawat banyak-banyak, tak apa. Selawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Zikir tu yang akan menjadi asbab Allah datangkan pertolongan. Zikir tu yang menjadi asbab. Bila kita berzikir, kita sudah memanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada kita. Apa ni? Ya. Ada orang nak tanya pun kat WhatsApp ni. Ya Allah, apakah benda ni? Rajin dengan kuliah. Tak apa. Ada orang nak rajin tem-tem ni lah. Nak tanya aku kuliah lah apa. Okey. Terdapat juga gangguan histeria yang berpunca daripada kelakuan atau aktiviti pelajar. Jadi maknanya pelajar pergi mana? Pergi camping. Main rumah-rumah hantu. Pun bahaya. Main apa? Main apa tu? Dia ada dulu malam apa? Malam apa? Dulu ada waktu sekolah-sekolah tu. Malam ni kita main malam. Bukan tu. Dia bawa seorang-seorang pergi duduk seorang-seorang tu, lepas tu dia biar. Panggil apa tu? Panggil apa? Tolong jawab seorang.
Malam burung hantu kau Malam burung hantu. Jom malam ni kita ada aktiviti malam burung hantu. Tu main-main. Cubalah tu, nak cuba. Kalau ustaz tu ada ilmu, tak apalah nak boleh dinding anak-anak kita. Kita pun saya setuju segala aktiviti apa semua yang dirancang membenarkan anak saya pergi. Pergi. Anak kita jadi mangsa malam tu. Kesian anak kita. Tak pernah kena macam tu. Tiba-tiba ustaz kita ataupun cikgu kita bawa pergi, kena anak kita. Bila dia dah kena sekali, kalau dia tak ada pelindung, kalau dia tak ada amalan-amalan yang melindunginya, bimbang, takut akan kekerapan berlaku kepada dirinya untuk terkena benda tu. Itu bimbang tu. Tetapi, kalau tak kena lagi, jagalah elok. Pencantikkan amalan, insya-Allah tak kena. Kemudian, atau mereka mengganggu tempat tinggal makhluk halus atau mencederakan makhluk halus secara tidak sengaja. Ini pun bahaya. Maknanya apa? Mereka mengganggu tempat makhluk halus. Tempat makhluk halus jangan ganggu. Kat mana ustaz? Tempat dia ustaz. Tanya pula tempat dia. Pergi hutan tu tempat dia lah. Berkemping-kemping tu di tepi pantai tu tempat dia. Tempat dia. Tepi pantai, dalam hutan, kan? Tu tempat dia, tak payahlah ganggu. Siap pula kata, Assalamualaikum, atuk, nenek tumpang, cucu tumpang beradu ya, cucu tumpang buang air kecil ya. Tak payahlah cucu. Kau siapa nak cakap macam tu? Dia tu siapa? Dia tu bukan nenek kau, dia tu bukan atuk kau. Nak cakap nenek macam tu. Tak payah. Selawat je ataupun baca salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Khidir fil alamin, salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Nuhin fil alamin. Boleh bagi salam. Assalamualaikum ya Nabi Khidir alaihi salam. Pun boleh. Okey, baca. Tak payahlah cucu, nenek, atuk, nenek, cucu tumpang lalu. Tak payah. Cucu. Kau cucu jin ke? Kau cucu jin. Lepas tu, bila dah kena, heran. Pasal apa kena? Pasal saya kena. Saya kena. Saya tak ada kena-mengena pun. Kau pergi panggil dia, kau cucu dia, memang kau kena lah. Tu bahaya. Tak payah panggil lah. Kan? Bagi salam je. Assalamualaikum. Kalau ada dalam ni, makhluk-makhluk Allah, dengan izin Allah SWT, izinkan saya untuk nak petik daun-daun ni untuk saya nak buat ubat. Dengan izin Allah. Minta tu. Nak petik daun pun, nak buat ubat pun, kena minta izin Allah. Kan? Okey, itu adab dia. Adab bersama dengan makhluk. Kita tahu tempat-tempat yang diduduki oleh makhluk-makhluk halus ni, kita janganlah pergi kacau tempat dia. Pergi kacau dia, pergi kencing pula merata dalam hutan. Mana-mana tempat kau melepasnya, ya. Sebab tu kami kan, cerita kami dalam askar ni, diajar bila masuk sesuatu penempatan di dalam hutan, kami akan gali apa? Gali kubu, bukan kubur. Kubu. Gali kubu dulu, dalam masa yang sama kami buat tandas medan. Buat tandas medan. Pacak situ. Ini tandas. Tutup tandas. Tengok dulu keadaan keliling. Okey tak okey. Dia punya persembunyian ni okey tak okey. Okey semua. Yang ni pun okey. Yang ni pun okey. Buatlah tandas. Gali tandas. Kan? Macam tu. Jadi, buat tandas. Supaya tidak ada yang pergi melepas ikut suka mana-mana tempat. Macam tu. Supaya kita dah tetapkan tempat tu, maka semua pergi buang tempat tu. Macam tu. Janganlah suka-suka ski kan. Suka-suka je pergi melepas. Okey. Kemudian, atau mencederakan makhluk halus secara tidak sengaja. Mencederakan makhluk halus. Ni pun sama. Macam mana kita tahu itu makhluk halus, kita pergi cedera dia pula ustaz. Macam mana ustaz? Tengok. Apabila datang benda-benda yang berbisa ke dalam rumah kita, contohnya ular masuk rumah kita. Kata dekat dia, kalau kau jin, kalau kau ular, kalau kau jin, kau keluar. Kalau kau ular, kau tunggu. Kata tu. Cakap macam tu. Kalau kau jin, kau keluar. Kau jangan masuk rumah aku. Kalau kau ular,
Kau masuk, nanti aku akan katok kau. Bagi dulu warning kat dia. Dia tengok. Dia pun keluar. Jin lah tu. Dia pun patah balik keluar. Jin lah tu. Tapi kalau dia masuk, ular masuk. Terus cakap lagi jauh. Kalau kau keluar, kalau kau jin kau keluar. Kalau kau ular, kau tunggu. Pak katok. Yang tu tak betul. Nanti dia jadi dendam kepada kita. Kalau dia jin. Tu memang tu. Kalau dia jin, dia akan dendam kepada kita. Bahkan dia akan mengganggu gugat ketenteraman rumah tangga kita. Dia kacau anak kita, dia kacau isteri kita, dia kacau habis semua. Sebab kita pergi katok dia. Dia boleh dendam. Bila dia boleh dendam, habislah kita. Itu kita nak kena minta maaf balik dekat dia. Kita nak kena apa? Kita nak kena counter balik dengan dia supaya dia maafkan. Okey. Sempatkan dia ketuk. Tak payahlah ketuk kan. Panggillah bomba. Kita pun bukannya mahir sangat nak halau-halau benda-benda tu kan. Telefonlah 999. Telefon bomba. Assalamualaikum Bang Bomba, tolong. Ulak tedung selah. Kat mana? Atas almari. Tolong. Besar ke kak? Besar. Mainlah tengok. Kami semua dah keluar ni. Tak wani masuk dah. Kejap-kejap 5 minit kami sampai. Geng-geng abang-abang bomba kan masuk. Dia ambil, dia tangkap. Memang tengok-tengok memang ular betul. Memang ular betul lah. Tetapi kalau yang masuk tu, kita pun tengok. Kalau kau jin, kau keluar. Kau jangan masuk. Kalau kau jin, kau keluar. Dengan izin Allah SWT. Sebut dengan izin Allah kau keluar. Kau jangan masuk rumah aku. Dia pun keluar. Bila dia keluar, memang dia jin lah. Jangan nak pergi follow dia pula. Tengok kat mana dia ikut. Mana duduk. Tak payah ikut. Sebab nak ikut asal. Ikut ke mana? Mana tu. Oh, dia duduk kat situ. Maknanya jin ada kat situ. Tak payahlah. Kan? Macam tu. Satu lagi, kita naik highway ataupun kita naik kereta malam-malam. Lalu mana? Felda Aping. Felda apa? Felda Aping. Felda dekat dengan Terengganu nak masuk ke Kelantan tu. Kan? Felda apa? Saya pernah tersesat masuk situ. Saya nak cari jalan nak pergi ke Cameron Highland. Saya pergi masuk, saya susur daripada Terengganu tu masuk ke highway. Kononnya nak buat shortcut lah. Kononnya okey lah. Masuk Felda Aping ke Aking apa nama tu Felda tak tahulah. Keluar tembus kat mana tau. Macang ke mana? Kan? Pelik saya kata. So, tengok. Saya kata sunyi jalan ni. Sunyi ni jalan ni. Dalam nampak kelibat nampak. Tak apa. Malam. Dia anak semua tidur, bini pun tidur. Ya, itu. Nah, itu dia jalan. Kita naik kereta ni. Dia main kot tingkap tepi kita. Dia main tepi tingkap. Kita tengok. Dia pun tengok kita je, dia tak kacau kita. Dia pun tak berani kacau kita kan. Tengok kita pun tengok dia. Tak apa jalan. Sampai dia punya curam macam tu, turun kereta macam tu, naik balik tu. Tentu ada lagi. Banyak rupanya situ. Ya Allah, situ memang kubur dia. Masya-Allah. Jadi kita pun diam. Okey. Jadi maknanya itu tempat-tempat dia jangan kacau. Dia bahkan jangan sesekali mencederakan dia. Jangan. Okey, jangan mencederakan dia. Kalau cederakan dia, bimbang takut dia akan balas dendam balik ke kita. Okey, kemudian. Kes histeria yang berlanjutan perlu mendapat rawatan ruqyah syariah secara berterusan sehingga benar-benar pulih. Mesti dapat rawatan ruqyah syariah. Ruqyah syariah ni perubatan Islam lah. Cari ustaz-ustaz yang boleh berubat perubatan Islam, maka berubat dia dengan rawatan Islam saja boleh. Rawatan bomoh tak boleh. Takkan tak boleh ustaz? Boleh ya. Cepat baik tetapi sengsara lama. Cepat baik tetapi sengsaranya tu lama. Baru ni saya pergi ke Keramat. Datuk Keramat. Baru 2-3 hari lepas, 4 hari lepas. Saya pergi ke Datuk Keramat. Ada seorang meja ni telefon saya. Ustaz, tuan meja ustaz. Ya tuan. Dia kata ustaz mai tengok ustaz mak saya ni. Saya kata kenapa mak? Dia kata mak saya ni umur 76 dah. Okey.
Bukan 76, 80. 80 tepat. Dia kata masuk tahun ni cukup 80. Oh, lama panjangnya umur. Saya pun kata tak apa lah, nanti lepas kerja saya sampai lah. Lepas kerja saya pergi. Pergi lah. Pergi sebab nak tunai hajat orang. Mudah-mudahan Allah tunai hajat kita satu hari nanti. Tentulah kita niat macam tu lah. Tak apa, pergi lah. Kita tunai hajat orang, nanti Allah tunai hajat kita. Pergi lah. Pergi sampai depan rumah dia. Masuk. Dia kata, Ustaz, mak saya tengah semayang. Okey. Saya pun tunggu lah dekat kursi dia tu, duduk dalam ruang tamu tu, duduk. Keluar makcik tu. Assalamualaikum Ustaz. Mudanya makcik. Mana nak tahu dah muda. Dia speaking London. Dia kata umur saya 80 tahun dah Ustaz. 80 tahun? Alamak. Cakap baik lagi. Cakap fasih lagi. Kuat lagi. Suara pun tenaga lagi. Elok lagi. Saya kata makcik ada apa masalah? Tak apa-apa. Itulah Ustaz, baru-baru ni saya nampak kelibat orang. Tempat yang Ustaz duduk ni. Di tempat ni lah. Kelibat tu duduk. Tempat yang saya duduk. Tempat ni. Tempat yang Ustaz duduk ni lah. Tempat saya duduk nampak kelibat duduk. Kat tempat Ustaz duduk ni. Ya ke? Dia kata, itulah Ustaz. Kadang-kadang saya nampak. Kadang-kadang selepas solat tahajud saya tengok ada orang duduk tunggu kat situ. Siapa tu Ustaz? Dia kata, Encik tak ada apalah Encik. Tak ada apalah tu. Saya tak nak cakap benda tu depan dia. Tapi saya teringin nak cakap. Tapi saya tak sampai hati nak bercakap. Saya teringin nak cakap bahawasanya itu tanda-tanda pengakhiran hidup dia dah makin hampir sangat. Malaikat sakaratul maut ataupun malaikat-malaikat yang nak pergi ambil nyawa ni, dia dah mula mai dah ke rumah makcik. Nak cakap macam tu. Tapi tak sampai hati. Tak sampai hati nak cakap. Tapi saya tengok amalan dia, saya tanya makcik, Encik semayang semayang semua okey? Semua okey Ustaz. Tahajud pun saya semayang setiap malam. Okey, Masya Allah. Quran pun saya baca 1 hari 2 juzuk. 1 hari 2 juzuk makcik? Ya Ustaz. Saya kata tak apalah, tak bagi tahu pun tak apalah. Kalau orang tadi dah memang sebati dah amalan soleh tu dengan dia, teruskanlah. So saya pun silent, saya tak cakap. Anak dia pun saya tak cakap. Saya nak tunggu cakap selepas jadi apa-apa kat mak dia nanti, baru saya nak cakap dekat orang yang panggil dia tu. Dia kata, bagus, Masya Allah. Dia kata, okey, tak apa. Ada apa-apa tak Ustaz dalam rumah saya ni? Saya kata dalam rumah makcik tak ada apa. Rumah makcik okey, clear, nampak bersih, alhamdulillah. Saya masuk pun tenang, tengok Masya Allah. Okeylah, tak ada apa lah makcik. Tak ada apa. Betul Ustaz, tak ada apa. Sebab saya takut Ustaz. Makcik tak takut. Makcik semayang rajin kan. Makcik rajin zikir kan. Makcik rajin baca Quran kan. Makcik tak takut apa. Itulah. Sebab Ustaz cakap macam tu. Saya hampir takut lah Ustaz. Saya takut makcik. Dia kata. Tengah-tengah duduk cakap tu. Anak dia datang. Dia kata, Ustaz, mak saya ada apa buat? Saya kata tak ada apa. Makcik okey. Makcik bagus. Dia kata, makcik hebat. Seronok lah makcik tu. Bila kita kata macam tu, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan makcik. Dia doa macam tu. Dia doa untuk diri dia macam tu. Itu baiknya. Saya kata, memang orang baik lah. Saya kata, Tuan jaga mak Tuan elok lah. Saya pesan kat anak dia, saya kata, Tuan, jaga mak elok. Jaga mak elok. Jaga mak, saya kata kat dia, jaga mak elok. Jaga mak elok. Tolong tengok mak ni kerak-kerak sikit. Saya kata ni Tuan, tolong tengok mak ni kerak-kerak sikit. Tapi tak nak bagi tahu yang tu. Tak nak bagi tahu yang pelik-pelik tu, tak nak. Biar. Dia bukan sebab kerasukan, bukan sebab gangguan mistik, tak. Bukan. Bukan sebab. Jadi dia pun okey, dia pun tak nyanyuk. Tu yang bagusnya umur 80 tak nyanyuk. Astaghfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah. Maknanya amalan dia power. Maknanya ajal dia dekat. Ajal dia dekat. Benda-benda macam tu dah hampir lah dengan dia. Dah memang dekat lah. Dia pun, saya kata makcik ni ada sakit apa? Tak ada. Dia tak ada sakit apa. Sakit apa pun tak ada. Darah tinggi tak ada. Kencing manis tak ada. Buah pinggang cantik. Tak nyanyuk. Hebat lah. Umur 80 macam tu. Kita pun tak tahu nak sampai umur 80 ke tak ni. Dalam ni ada tak umur yang 80 ni? Ada tak makcik-makcik? Siapa yang umur 80? Cuba bersuara tengok.
Tak ada Ustaz. Nah, tak ada. Tak ada. Mana ada orang umur 80. 60 Ustaz, 60 je. 60 je. Makcik 72. Makcik 72. Masya 60 Allah. lebih ada banyak tu Ustaz. Tak apa. Bagus. Semua sihat-sihat belaka ya. Masya Allah. Mak saya 83. Kat mana sekarang? Mak Puan Normawati. Kat kampung. Masya Allah. Sihat lagi kot. Jadi maknanya, saya tak nak bagi tahu. Sebab anak-anak dia kata mak dia kena gangguan. Mak dia kata mak dia tak ada gangguan. Anak yang kata mak dia ada gangguan. Sedangkan mak dia kata dia okey je. I'm okay Ustaz. Mak dia cakap biar dengan saya. I'm okay Ustaz. I tak ada apa-apa pun Ustaz. I okey je. Ya Allah Akbar. Saya kata hebat makcik ni. Saya gelak ya. Saya cakap dengan makcik tu saya gelak ya. Dia kata Ustaz ni awak yang ramah macam ni. Saya kata saya memang macam ni makcik. Ya. Tu saya macam saya tengok Ustaz ni baru saya rasa mudah nak dekat dengan Ustaz. Ya. Okeylah dekat dengan saya tak apa. Lagipun saya baru meninggal mak. Ya ke? Ya Allah kesiannya Ustaz. Tu dia kata buat air je kat Ustaz. Tu weh. Ya Allah. Kan? Jadi maknanya pesakit istirahat disarankan untuk mengamalkan zikir-zikir dan doa-doa yang membenteng diri. Dia mesti buat doa-doa. Dia mesti amal doa-doa yang boleh membentengkan diri dia. Itu dia amalan dia. Amalan dia doa-doa, zikir-zikir yang boleh membentengkan diri dia. So nak beramal dengan apa? Orang yang kena histeria ni disarankan untuk beramal dengan al-maksurat ataupun beramal dengan al-manzil ataupun beramal dengan Al-Quran pun tak apa. Amal maksurat ataupun al-manzil. Al-manzil tu bagus. Dan jangan dilupai Al-Quran untuk dibacakan. InsyaAllah akan terhindar benda-benda histeria tu. Tak kena tak kena. Masya Allah, mak saya umur 97 tahun. Masya Allah, okey ke tu umur 97 tahun tu? Masya Allah, hebat. 97 ni, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ada dulu-dulu orang cerita di zaman bila? Tahun 2000. Tahun 2000 sewaktu saya belajar, ada orang ni umur dia 102 tahun. 102 tahun. Hebat tu. 102 umur dia. Dia tak makan nasi. Malam baru makan nasi. Hebat. Malam makan nasi. Makan nasi banyak ni. Makan nasi banyak. Malam dia makan nasi banyak. Orang pun mengendap. Tengok dia apa malam dia. Bila tengok, malam-malam mengintip dia, rupa-rupanya ada binatang masuk dalam jasad dia. Binatang masuk dalam jasad dia selepas dia makan. Binatang masuk dalam badan dia. Binatang apa? Wallahu ta'ala alam. Binatang masuk dalam badan dia, baru dia boleh lena. Tidur. Tu bahaya tu. Rupa-rupanya saka. Umur dia berapa? 102. 102 umur dia. Panjang gila. Lepas tu, di saat dia sakit nak mati, susah. Saat sakit nak mati, susah. Rasa gelisah, rasa gelisah. Lalu panggil lah ustaz. Pergi. Ustaz pun tengok. Baca ayat Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ini ayat saka. Lalu dibaca sampai habis, kemudian detect pada diri dia. Memang saka. Bila detect tu tahulah saka ni. Bila saka, susah. Kita terpaksa cari barang-barang yang ada pada dia. Barang-barang yang lama. Tanya Datuk, ada barang apa lama-lama tak duk tinggal ni? Dia kata ada. Apa dia? Tu, pergi ambil pisau kerih tu. Yang dalam sarung kuning tu. Pergi buat keluar. Dalam tu ada. Memang betul. Kerih dibalut dengan kain kuning. Rupa-rupanya itu ambilan daripada nenek moyang dia yang dulu-dulu. Tu dah. Nenek moyang dulu-dulu bagi kepada dia. Dia pun pegang, tahan umur dia. Lama umur dia panjang. Jadi,
Bila dah ada yang tu senang lah. Jumpa yang tu, batalkan pada kerisnya dengan ayat-ayat ruqyah, disirami pula dengan ayat-ayat ruqyah, maka dah habis satu bab, dah ada 50% kita batalkan. Cuma 50% lagi diri orang tu. Yang tu nak kena batal lah tu. Bila batalkan dia tu, kita scan, kita baca ayat-ayat ruqyah, dia pun muntah habis, dia pun sakit, menderita ni sakit ni. Menderita sakit. Aku tak nak keluar. Keluar juga. Okey, baik-baik aku keluar sakit ni. Bila keluar semua, besok tu baru meninggal. La ilaha illallah. Maknanya, sedar tak sedar, diri dia tu dah mati lama lah. Kan? Dah mati lama dah. Cuma ada benda dalam jasad dia yang menyambung-nyambungkan hayat dia di dalam kehidupan dia. Saya sebut macam tu, bahasa dia macam tu. Bahasanya macam tu. Tapi bukanlah sambung roh dia dalam jasad dia. Yang menjaganya, yang mendindingkan dia daripada apa? Daripada nak mati awal ni. Tu dia, ya Allah. Maknanya apa? Dia minta ke Allah. Minta ke Allah juga. Benda ni minta ke Allah juga. Lepas keluar, dia adakah dikacau anak-anak cucunya? Tak kacau. Sebab dah dibatalkan. Dah dibatalkan perjanjian tersebut. Dah dibatalkan segala apa yang ada pada dia. Jadi dia tak kacau dah. Anak-anak cucu tu tak kacau lah. Datang juga tapi tak kacau lah. Datang tengok, siapa nak ambil aku. Tak ada orang ambil dia dah. Habis dah. Jadi maknanya, itu pun nak kena periksa juga. Itu bahaya. Yang tu bukan histeria. Cuma yang tu namanya apa? Namanya sakar. Kemudian, jadi benda-benda macam ni disuruh kepada kita untuk zikir. Zikir apa? Untuk nak menghilangkan histeria dalam diri kita ni. Selalu duk kena histeria, selalu duk kena meracau seorang ni. Kan? Nak buat apa? Yang pertama, amalkan Fatihah. Fatihah wajib. Yang kedua, amalkan ayat kursi. Saya ajar. Okay. Kita pegang macam ni kan. Kita pegang macam ni. Baca apa? Yang pertama, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Kemudian yang kedua, baca Qul Huwallahu Ahad. Sampai habis. 3 kali ulang. Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Kemudian, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Kemudian, Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian, ayat kursi. Kemudian, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Hujung surah Al-Baqarah tu 3 ayat tu. Baca. Kemudian tiup kat tapak tangan. Habis, sapu semua. Sedut. Sapu satu badan. InsyaAllah tak kena histeria. Pesan ke anak-anak kita, cucu-cucu kita yang nak masuk asrama, amalkan benda-benda macam tu. InsyaAllah. Tulis kat dia. Tulis kat dia. Sekejap. Tulis dekat dia. Kemudian suruh dia amal. Apa dia baca apa? Fatihah. Ayat kursi. Bukan ayat kursi. Qul Huwallahu Ahad dulu 3 kali. Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Fatihah sekali. Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Qul A'udzu Birabbil Falaq sekali. Qul A'udzu Birabbin Nas sekali. Ayat kursi sekali. Kemudian Lillahi ma fis samawati wal ard. Hujung surah Al-Baqarah tu 3 ayat tu sekali. Kemudian tiup kat tangan, sapu. Tiup kat tangan, sedut dulu. Lepas tu sapu satu badan. Macam tu. Amalkan macam tu, buat benteng diri kita supaya tak terkena gangguan jin, syaitan dan iblis. Laknatullah. Siapa-siapa pun boleh buat. Yang tak kena histeria, yang dah kena histeria, yang tak pernah kena, yang dah tua, yang dah tak ada suami, yang ada suami, yang masih boleh mengandung, yang masih tak boleh mengandung, semua boleh buat. Supaya dihindarkan sebarang gangguan jin, syaitan dan iblis sebagai benteng diri kita terhadap diri kita masing-masing. Boleh amal masing-masing, insyaAllah. Kalau amal sebelum tidur pun boleh. Selalunya eloknya buat selepas subuh dan selepas maghrib. Eloknya buat macam tu. Selepas subuh dan selepas maghrib. Macam tu. Okey, boleh. Itu cerita bab histeria. Okey. Itu cerita bab histeria. Kalau nak pergi
kalau satu-satu sekolah ataupun satu-satu kilang ataupun satu tempat yang majoriti ramai orang yang kena histeria, baca Yasin ramai-ramai insya-Allah. Selesai. Letak air banyak-banyak, air mineral dalam satu kotak tu banyak-banyak. Kemudian baca. Baca tu insya-Allah niat mudah-mudahan Allah bantu sekolah ni dihindarkan daripada sebarang gangguan jin, syaitan dan iblis insya-Allah. Lepas tu lepas dah baca, ambil seorang satu botol, pakat-pakat minum dengan niat supaya Allah keluarkan daripada sebarang mara bahaya jin, syaitan dan iblis yang memasuki dalam jasad kita, dan segala lopak-lopak dan lubang-lubang ruang-ruang itu ditutup oleh Allah SWT supaya tidak dimasuki lagi. Macam tu. Okey? Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Saya buka soalan lebih kurang 5 minit. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Daripada cerita Ustaz tadi yang pasal orang tua tu nampak, saya pun teringat arwah mak saya tahu. Dia biasanya dia orangnya cukup berani. Sebab kampung mana ada elektrik masa tu kan. Dia turun bawah seorang pun dia berani. Tapi bila akhir hayatnya dalam usia 84 tu, nak 84 tu, 34 tu, kakak saya kata sebab dia jaga dengan kakak. Dia kata kalau kakak saya keluar, dia panggil kakak saya. Dia kata, kenapa? Dia kata ada orang. Ada orang dalam rumah tu. Dia kata, dia kakak dia pun datang masuk dalam masuk. Dia kata tak ada apa pun. Tadi dia lalu je kejap. Dia kata. Lepas itu, okey lah tak ada apa-apa. Dia macam perasan. Begitu ke kalau kita nanti bila dah tua Ustaz? Nak tanya tu. Terima kasih Ustaz. Dia, okey. Dia cerita dia macam ni. Dia ada dua situasi. Orang yang beriman, Allah akan hantar malaikat kepada dia setahun sebelum dia meninggal dunia. Setahun sebelum dia meninggal dunia, Allah akan hantar malaikat untuk bimbing dia supaya mempercantikkan amal solehnya, supaya dia tidak sesat di dalam kehidupannya di akhir-akhir hayat dia. Untung orang yang bertakwa ni, Allah hantar malaikat. Ada dalil ke Ustaz cakap ni Ustaz? Ada. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kata apa? Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian dia istiqamah, Allah hantarkan malaikat untuk membantunya. Itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat jaga dia. Jaga dia untuk apa? Supaya dia buat amal soleh tu betul-betul cantik. Supaya dia buat amal soleh tu betul-betul dalam keadaan yang baik. Ya, Masya-Allah. Supaya dia buat amal soleh tu untuk apa? Supaya dia senantiasa ingat nak buat kebaikan. Malaikat tu bantu dia. Kecuali orang yang jahat, yang dalam keadaan umurnya masih lagi dibelenggu dengan benda-benda maksiat, dah masuk umur 40 tahun, masih lagi ke arah kejahatan, masih lagi ke arah kebinasaan, masih lagi ke arah kemurkaan Allah, maka dia hampir dengan neraka. Lalu Allah hantarkan syaitan untuk menjadi kawannya. Selama setahun, syaitan itu akan didik dia supaya disesatkan diri dia sampai ke akhir hayat dia dalam keadaan murka Allah kepada dia. Ini bimbang. Sebab tu penting. Bila kita masuk umur 40 tahun, kita kena sedar diri kita bahawasanya kita mesti beratkan, bahkan kita mesti cenderungkan diri kita ke arah amal-amal soleh yang perlu diutamakan daripada benda-benda yang lain. Masya Allah. Ada doa ke Ustaz supaya Allah SWT dorongkan kita supaya jadi manusia yang orang yang soleh? Ada. Di dalam surah apa? Di dalam suratul Namli, kata Nabi Allah Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhini bi rahmatika fi ibadika salihin. Ayat tu. Muka surat yang kedua, page yang pertama, page yang kedua. Ada ayat bawah tu, boleh tengok. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Apa maksud? Wahai Allah ya Tuhanku, aku sangat-sangat berterima kasih kepada engkau. Rabbi auzi'ni, engkau telah mengurniakan rezeki kepada aku. An ashkura ni'mataka allati, aku sangat bersyukur kepada engkau yang memberikan nikmat kepada aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kemudian wa an a'mala salihan tardah,
dan aku berjaya sampai ke usia aku ni, aku masih mengekalkan amal-amal soleh kepadamu. Sehingga kau redha kepada aku di usia 40 tahun ni. Wa adkhilni, masukkan aku bersama-sama fi ibadika salihin, bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Aku ni bersama-sama dengan kelompok, golongan, satu rombongan, satu kumpulan yang di kalangan orang-orang yang soleh. Aku nak yang tu. Itu doanya yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman AS sebagai tanda syukur dikala umurnya menjelang 40 tahun. Masya Allah. Jadi doa ni kena amal. Oh, Ustaz, kita orang dah umur 50. 50 lagi kuat kena beramal. 40 tahun tu adalah amaran Allah ataupun tanda ajal yang pertama ataupun warning orders yang pertama daripada Allah kepada kita yang akan meninggal dunia dah hampir. 40 ha? Saya dah masuk umur 40 dah tahun ni. Bulan 3 ni cukup umur 40. Jadi kena beringat-ingat lah. Saya pun dah kena beringat-beringat banyak lah. Takut lah. Jadi benda-benda umur 40 tahun ni awas-awas lah dan berhati-hatilah. Sebab Allah boleh hantar malaikat dan Allah boleh hantar syaitan pada kita. Tetapi kalau kita rajin beramal soleh, maka malaikat akan datang kepada kita untuk follow amal-amal soleh kita supaya dipercantikkan lagi di dalam amal soleh kita. Allah Ta'ala. Ustaz, nak tanya lah Ustaz. Sebelum kematian ibu, masa itu waktu azan berkumandang, kakak cakap sebab kakak di sebelah, kakak ajar kalimah syahadat, ikutlah. Lepas itu azan berkumandang, dia tak dapat solat lah. Solatnya tak tinggal lah, tapi dia solat baring. Jadi makcik tanya seorang tuan guru, dia kata kena qada solatnya, tapi makcik qada dah solatnya sehari je. Satu waktu saja dia tinggal yang maghrib, tapi dia waktu-waktu yang dah azan tapi dia masih tu dia nazak. Lepas itu dia mana sah ada solat tu yang makcik buat tu untuk qada solat. Terima kasih Ustaz. Okey, cuba tengok di dalam ilmu fiqh yang dikatakan taklif itu orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang sempurna, orang yang sampai ajaran dakwah kepada dia. Itu dipertanggungjawabkan untuk melakukan kefarduan di atas kehidupan dia. Cuma sewaktu situasi dia dalam keadaan tengah nazak. Nazak ni dia dah tak ada dah. Dia dah ada separuh-separuh. Dia dah ada bertebangan dah. Dia dah jadi sakarat. Apa maksud sakarat? Mabuk. Mabuk apa? Mabuk nak mati. Dia dah berada nisfu dengan dunia ni dah nak ditinggalkan, dah mula keluar dah roh dia daripada kaki. Dia dah jadi nisfu dah. Kalau dia tak semayang, okey ke Ustaz? Tak ada masalah. Sebab dia dah tak stabil. Dia dah tak stabil, bahkan diajarkan kepada dia la ilaha illallah. Sedangkan dia boleh je sebut kalau tak ajar. Sebab apa kita kena ajar Ustaz? Sebab dia dah jadi back to basic. Dia dah jadi benda yang sepatut kena ajak balik kepada dia. Maknanya dia dah bukan orang yang biasa seperti mana kita yang dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau dia tak semayang macam mana Ustaz? Kalau sewaktu dia tengah nazak itu, maknanya Allah maafkan dia di atas kenazakan dia tersebut. Saya cakap macam tu lah. Tetapi kalau anak dia yang baik hati, anak dia yang ganti solat, anak itu anak yang solehah, mudah-mudahan menjadi penyebab ibunya tidak dipersalahkan disebabkan sewaktu ibunya meninggalkan solat dalam keadaan tengah nazak tersebut. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi? Ustaz, ayat berapa Ustaz? Tak tahu. Surah Al-Namli. Ya? Tak tahu. Saya cakap page yang kedua. Tengok dalam page yang kedua. Tadi dah ada orang tulis tu. Cuba tengok mesej. Dah ada orang tulis tu dalam ruangan chat. Ayat 19. Ayat 19. Ya. Page yang kedua kan? Betul kan? Ustaz, yang dalil yang mula tadi, yang untuk orang yang beriman tu, surah berapa Ustaz? Surah Fusilat tak silap saya. Fusilat ataupun Fusilat ayat 30 tak silap saya. Bawah. Dia duduk belah bawah. Belah kiri kan? Kiri bawah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sama. Kanan. Dia duduk belah kanan. Bawah.
Assalamualaikum. Okey, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ui. Bagi salam lari. Ya. Ustaz. Saya Kak Siah ni. Ya, Okey, Kak saya nak tanya, nanti nampak Ustaz ni boleh berubat Ustaz. Saya ada kawan Ustaz yang sakit derita di tanggung ni. Dah selama 30 tahun kesian ni Ustaz. Saya tergerak hati Ustaz ni, bercakap dengan Ustaz ni, Ustaz boleh ke dengan Allah, boleh bantu dia? Ni boleh tak saya Ustaz bagi Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi kalau ada orang lain, carilah orang lain. Udah banyak dah. Semuanya yang dia minta tolong semuanya itulah, bukan yang benda apa, dia lagi makin dimasukkan lagi benda-benda something wrong. Berkawan karib. Itulah yang saya nak ini. Macam mana saya boleh tak saya contact Ustaz? Saya nak bagi pada kawan tu lah, kesian tengok dia. Dia duduknya di mana rumahnya? Rumahnya di mana? Di Kuala Selangor. Di Kuala Selangor. Ustaz dekat mana Ustaz? Saya PJ. PJ Saya tak ada Petaling jauh. Jaya. Kalau kata orang tak nak si budaya, tak nak si budalih. Mainlah ke masjid. Masjid rumah saya ni, datang ke Masjid Datuk Haji Kamarudin Petaling Jaya. Nanti bagi tahu kat saya, nanti hari Sabtu atau hari Ahad malam, insyaAllah. Saya ada beberapa orang di situ setiap hari Sabtu, Ahad dan malam waktu itu. Nanti kalau apa-apa nanti insyaAllah lah saya akan confirm dekat dia dululah. Okey. Ustaz, Baik. masjid apa dia Ustaz? Masjid Haji Kamarudin? Oh, Masjid Haji Kamarudin dekat mana tu? Haji Kamarudin. Jalan Seksyen 51A, Jalan 222 PJ. Oh, okey. Terima kasih. Okey, baik. Lain soalan? Last. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, yang ayat apa yang Hinda Saka tadi tu? Hinda Saka dia tak boleh hindar macam tu. Dia kena batalkan benda-benda yang ada pada dia tu. Batalkan, kemudian batalkan yang ada pada dia pula. Cuma saya kata ayat yang ada kena-mengena dengan Saka tu, ayat surah Az-Zumar. 3 ayat sebelum surah Az-Zumar tamat, page second last, Allah sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha bisa maswal mutakabbirin. Itu ayat tu. Itu ayat dah. Second last page dalam surah Az-Zumar. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Asma nak tanya ni Ustaz, adakah kalau kita ni keturunan bidan-bidan ni kan, bidan-bidan ni ada sangkut paut dengan Saka juga ke Ustaz? Sebab dia memang ada peninggalan macam keris, lembing, lepas tu pisau katan orang. Memang ada Ustaz? Ada. Macam mana tu Ustaz? Tapi kami anak-anak beranak semua Alhamdulillah lah setakat ni tak kena ganggu apa-apa pun. Sebab ibu masih ada lagi kan, sebab ibu yang bidan tu. Bidan bersalin apa semua memang ibulah sampai sekarang ni. Bidan tu memang kena pergi ambil dia kan macam mana? Dia memang keturunan Ustaz. Dia memang Tak. Dia punya kalau orang nak panggil dia kena pergi ambil dia kan macam mana? Orang datang ke rumah. Orang datang ke rumah Mengurut apa semua kan Ustaz kan. Yalah. Saya nak tanya Ustaz tu, tapi memang sampai kami semua ni memang tak dapat pun apa-apa mimpi apa semua kan. Cuma itulah macam yang saya kata itulah macam keris, pisau, katan apa semua tu simpan lagi kan. Jadinya macam mana tu Ustaz? Ada balut-balut tak? Memang ada balut-balut lah. Dia macam pisau emas tu kan, yang untuk katan budak perempuan tu kan, memang ada dalam simpanan ibu lah. Tapi kalau ibu tak ada nanti saya nak buat macam mana tu Ustaz?
Itu saja Okay. Ustaz. Terima kasih. Yang tu sekarang ni tak ada apa-apa lagi lah. Betul kan? Sekarang ni tak ada apa-apa lagi. Sebab ibu masih ada. Tunggu dia tak ada nanti. Tapi tak naklah cakap benda-benda macam tu. Mudah-mudahan tak ada apa-apa lah. Mudah-mudahan tak ada apa-apa. Dan kalau boleh lah. Benda-benda macam tu pelepah buang lah. Pelepah buang supaya tak bersama-sama dah dalam keluarga, tak bersama-sama dah di dalam rumah tersebut. Saya nasihat yang tu je lah. Kan? Adapun yang akan datang, kalau dia sudah tidak ada nanti, yang tu boleh boleh perbatalkan benda-benda yang dia sebut dengan bacaan-bacaan, dengan ayat-ayat ruqyah untuk membatalkannya dengan air yang disirami atas benda-benda tersebut. InsyaAllah begitu. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, terima kasih. Sama. Okey, dah cukup 10.18. Habis. Habis dah suara ni. Kilang dah tutup dah. Pukul 10 suku, kilang tutup. Habis suara. Jom kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah As. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi washabihi ajma'in. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami perlindungan-Mu yang berterusan, keamanan, keselamatan serta kebahagiaan yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kehadiran kami pada malam ini menjadi penyebab ibu dan ayah kami bahagia selama-lamanya hingga ke syurga-Mu. Yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya satu taman daripada taman-taman syurga-Mu. Jangan sesekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang api neraka-Mu ya Rahman. Yang masih hidup diberikan kesihatan dan kemuliaan hidup kepada mereka di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, hindarkan diri kami, hindarkan keluarga kami, hindarkan anak-anak kami, hindarkan pasangan kami dari sebarang gangguan jin, syaitan dan iblis, wahai Allah. Mudah-mudahan berkat majlis ilmu ini menjadi asbab doa-doa kami dimakbulkan oleh-Mu, wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu saja daripada saya. Terima kasih JNI. Saya serahkan kepada moderator kita yang